Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dihormati Tuan Pengerusi, sahabat saya Ustaz Sendi, Al-Fadil Ustaz Yazid, Asatizatil Fudala wa Ikhwanil Kiram. Memperkatakan tentang cabaran, memang Islam sentiasa dicabar. Islam diturunkan kepada semua para nabi, sering dicabar. Pencabarannya adalah taghut. Sehingga Quran mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha fajtanibut taghut. Dan kami telah utus setiap umat satu rasul diwahyukan supaya menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut. Ayat-ayat tentang taghut dalam Al-Quran banyak. Sehingga Allah mengatakan innal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Bahwasanya orang-orang kafir itu pemimpinnya, aulianya, wali-walinya adalah taghut. Umar bin Khattab menafsirkan taghut sebagai syaitan. Tidak kira syaitanul insi aul jinni. Syaitan jenis jin atau manusia. Kalau diringkaskan dalam semua buku-buku tafsir, taghut secara ringkas bermaksud apa saja yang disembah. Dan setiap yang membawa kepada kesesatan itu taghut. Jadi kalau kita lihat taghut-taghut ini ada tiga jenisnya. Satu jenis yang di permukaan bumi berupa berhala-berhala yang disembah oleh manusia dari dulu sampai sekarang. Seperti bulan, bintang, matahari yang di atas itu disembah oleh manusia. Itu taghut. Yang di bawah di bumi, gunung, hutan, sungai, laut itu disembah oleh manusia. Itu semua dikatakan taghut. Begitu juga yang dikatakan manusia, seperti kita lihat orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Uzair bukan taghut, tapi ditaghutkan oleh mereka kerana mereka jadikan berhala. Begitu juga orang Nasara menjadikan Isa dan Maryam, selain menyembah Allah, mereka menyembah Isa dan Maryam. Itu dijadikan taghut, berhala oleh mereka. Dan kalau kita lihat, selain daripada menyembah manusia, menyembah makhluk-makhluk yang saya katakan tadi, mereka juga menyembah patung-patung yang berbagai-bagai namanya. Itu yang boleh kita lihat di dunia. Yang kedua, taghut yang disembah oleh manusia adalah yang terdapat di alam ghaib. Seperti malaikat. Lihat dalam Al-Quran berapa ramai manusia menyembah malaikat. Mungkin untuk di bawah hujahnya masa kita terlalu sedikit. Yang kedua, jin. Berapa ramai manusia menyembah jin dari dulu sampai sekarang. Dan orang Melayu mengatakan jin itu bukan jin, hantu, jemalang, orang minyak dan macam-macam lagi. Itu orang Melayu. Bagaimana cara menyembah malaikat dan jin? Mereka menyeru malaikat dan jin, meminta tolong, bertawassul, berwasitah kepada malaikat dan jin. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di alam ghaib, adalah roh-roh orang mati. Cuba lihat berapa ramai orang-orang yang
tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah malaikat, bertawassul kepada malaikat, menyembah jin, bertawassul kepada jin, dan menyembah orang mati. Tidak kira para nabi, para rasul, para wali, para orang yang dimuliakan oleh mereka, ditakdis oleh mereka, ini disembah oleh mereka. Cuma apabila memperkatakan cara penyembahan, bukan semestinya sujud dan rukuk. Sebab di antara cara penyembahan adalah menyeru orang-orang ataupun makhluk-makhluk di alam ghaib tersebut. Sehingga Quran mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Jangan kamu seru bersama Allah seruan-seruan yang lain. Seperti yang dikatakan tadi, malaikat, jin, dan roh orang mati. Dan kita boleh lihat, selain daripada yang kita lihat di dunia, yang kita boleh baca dalam Al-Quran, yang di alam ghaib, malaikat, jin, dan roh, fikrah. Ini yang paling dahsyat. Sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan penyembahan fikrah ni, umat kita ni, umat Rasulullah SAW terbagi kepada 73. Disebut sataftarik ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa al-jamaah. Akan berpecah umatku kepada 73 pecahan. Semua ke neraka illa al-jamaah. Yang dikatakan 73 pecahan kerana mereka itu mempunyai fikrah, pahaman, ideologi, rakyu, hawa yang mereka bina, yang mereka cipta dan mereka sembah rakyu ni ataupun ideologi ni. Contohnya, perpecahan di dalam Islam. Syiah, Qadariyah, Murji'ah, dan yang berkembang sekarang di negeri kita, Qadianiyah, dan banyak lagi. Apabila Rasulullah SAW mengatakan akan berpecah manusia ini kepada 73, dan bila berpecah semua ke neraka kerana mereka menyembah akal-akal mereka, mereka menyembah hawa nafsu mereka, mereka menyembah rakyu mereka. Sehingga Al-Quran mengatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang menyembah hawa nafsunya, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi kalau kita tanya apakah hawa nafsu boleh dibentuk, boleh dilihat, hawa nafsu adalah fikrah, ideologi, pahaman yang memecahkan manusia dari dulu sampai sekarang. Cuba lihat di negeri kita di Malaysia, berapa banyak perpecahan. Jadi perpecahan ini menjadikan mereka menyembah ideologi ini, sehingga mereka sanggup memaki hamon yang lain demi untuk menjaga apa yang mereka katakan ini ideologi aku, yang berbentuk hizbi-hizbi daripada fikrah ideologi tadi. Ini bahaya kan?